Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Kapten Rais, founder, trainer, program Lemak Tuli. Tak lama lagi dah nak gaya. Takkan korang nak bergaya dengan perut boroi, badan gemuk berlemak, terlampau kurus. Jadi bolehlah korang join program ubah badan online viral Lemak Tuli. Hanya melalui pemakanan yang sedap, murah, mudah dan tak perlu berlapar. Dan senaman yang mudah boleh buat dekat rumah dan dekat mana-mana sahaja. Bukan tu je. Ada macam-macam lagi tips yang akan diajar dalam metod 7 hari ni. Korang boleh kuruskan badan atau naikkan saiz badan dengan kesan yang sangat pantas. Jangan terkejut. Dalam 7 hari je, korang dah boleh nampak kesan yang sangat ketara. Kalau tak ada kesan, kita orang pulang balik duit korang. Yang lagi best, metod ni tak perlu sebarang suplemen, tak perlu produk, tak perlu alas aman. Korang tak payah pergi ke gym pun. Dari segi masa, tak payah risau. Takkan ganggu pekerjaan dan rutin harian korang. Harga? Masih sama, RM89. Tak pernah berubah pun. Dan money back guarantee. Alhamdulillah, metod Lemak Tuli ni terbukti berkesan sebab dah 12,000 orang pernah join. Masing-masing dah dapat badan yang diorang nak. Jadi bolehlah target badan yang korang nak untuk hari raya tahun ni. Barulah pakai baju Melayu semat sikit macam ni. Slot terhad, masa terhad. Jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program ubah badan viral Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya betul-betul. Let's go. Kamu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Road to 500k subscriber. Hari ini aku nak cerita berkenaan dengan kejayaan Malaysia mengenepikan tuntutan Sulu terhadap negeri Sabah. Dan kita telah mendapat kemenangan yang pertama. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Aku throwback sikit lah apa yang jadi sebenarnya lah. Pada Julai tahun 2022, ada individu yang dikatakan klaim diri dia sebagai waris Kesultanan Sulu telah pergi ke mahkamah dekat Luxembourg untuk mendapatkan final award berkaitan dengan tuntutan negeri Sabah yang dikatakan adalah hak milik Kesultanan Sulu. Pada masa itu, mahkamah Perancis telah melantik si Dr. Stampa ni untuk menjadi penimbang tara terhadap tuntutan Sulu itu. Dan si Dr. Stampa ni telah menganugerahkan final award kepada individu yang claim dia adalah waris Kesultanan Sulu tu. Final award ni lebih kurang macam perintah lah. Dan final award yang dorang anugerahkan kepada waris Kesultanan Sulu ni katanya boleh claim daripada Malaysia 14.92 bilion. Yang tu yang katanya ada aset Petronas kena rampas tu. Tapi disebabkan pihak kerajaan Malaysia secara konsisten membantah prosiding yang telah berjalan itu, dan akhirnya mahkamah Sepanyol ditarik balik pelantikan yang diberikan terhadap Dr. Stampa untuk menjadi penimbang tara terhadap tuntutan tu. Secara tidak langsung, final award yang dianugerahkan kepada waris Sultan Sulu tu batal. Jadi alhamdulillah, maknanya dekat sini yang Kesultanan Sulu tu memang dorang tak boleh tuntut Sabah. Sebab proses tuntutan tu sendiri pun memang tak sah lah. Tapi kan, kenapa kemenangan ni dorang anggap sebagai kemenangan yang pertama, bukan kemenangan mutlak? Ni yang korang kena tahu ni. Yang waris Sultan Sulu nak pergi dekat mahkamah antarabangsa untuk nak claim Sabah ni, dorang bukan pergi dekat satu negara saja. Yang kita menang tu dekat mahkamah Luxembourg, tapi dorang juga ada buat proceeding tuntutan ni dekat mahkamah dekat Sepanyol dan juga mahkamah dekat Perancis. Itu setakat yang kita tahu, yang keluar dekat berita lah. Yang kita tak tahu, wallahualam. Tapi insya-Allah korang jangan risau, sebab kenyataan menteri dekat Jabatan Perdana Menteri, dorang cakap dorang akan terus membuat bantahan dekat mana-mana mahkamah antarabangsa, dekat mana-mana negara yang geng waris Sultan Sulu ni pergi buat klaim tuntutan apa semua ni. Jadi dengan ini, kepada rakyat Sabah, kepada rakyat Malaysia secara amnya, terus kita bagi sokongan dekat kerajaan Malaysia dalam isu ni, dan juga kita teruslah mendoakan agar kedaulatan Sabah ni sentiasa dipelihara dan Sabah masih kekal milik Malaysia dulu, kini dan selamanya. Nak seronok boleh, tapi jangan happy sangat, sebab benda ni sebenarnya tak settle habis lagi. Pandangan aku secara peribadi, dorang ni geng-geng yang claim dia waris Sultan Sulu yang masih pun tak dapat disahkan pun, sebenarnya dorang ni betul ke waris Sultan Sulu ni? Dorang takkan mengalah senang-senang macam tu je. Dorang ni akan buat bermacam-macam cara untuk nak terus
claim Sabah ni milik diorang, termasuklah yang jadi dekat Lahad Datu tu lah. Diorang pergi masuk, diorang pergi menceroboh dan sebagainya. Lepas tu tuntutan dekat Mahkamah Antarabangsa, diorang juga dah minta tolong dekat kerajaan Filipina untuk campur tangan dalam hal ni. Dan aku yakin macam-macam lagi yang diorang akan buat untuk nak tuntut negeri Sabah yang kita sayangi daripada Malaysia. Kalau korang masih tak yakin lagi yang Sabah ni memang milik Malaysia, korang bolehlah tengok video-video aku yang sebelum ni yang dah cerita pasal sejarah macam mana Sabah ni boleh jadi milik Malaysia dan sebagainya. Memang dorang tak boleh tuntut pun sebab dari segi undang-undangnya dan dari segi sejarahnya pun memang Sabah ni dah jadi hak mutlak rakyat Malaysia dan Sabah ni memang bukan kita sewa lah apa benda lah. Walaupun korang ada dengar cerita yang ada individu-individu dekat Malaysia ni yang dikatakan terlibat seolah-olah macam bekerjasama dengan geng-geng Sulu ni, yang sampai ada surat keluar minta maaf yang Malaysia terpaksa menghentikan bayaran sewa lah apa benda lah. Jadi macam aku cakap tadi, kita kena terus berdoa. Jangan risau, rakyat Sabah, seluruh rakyat Malaysia ni tetap terus di belakang Sabah. InsyaAllah kalau ada event running dekat Sabah, aku akan pergi Sabah punya. Rindu nak makan seafood dekat sana. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah korang share. Kalau ada komen, boleh komen dekat bawah. Aku nak dengar juga korang punya pendapat. Happy ke, seronok ke, setuju ke, tak setuju dengan aku punya pendapat. Macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video seterusnya yang akan aku upload nanti. InsyaAllah semoga semuanya dikurniakan taufik dan hidayah, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya. Sabah. Come on.